Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن مع الكرام السفرة البررة يا أجود الأجودين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi buat siri yang ke-26 dalam usaha kita memantapkan lagi bimbingan membaca umul kitab, yakni suratul Fatihah, yang mana pada siri yang lalu, siri yang ke-25, kita telah pun belajar yakni bacaan riwayat yang keempat daripada 14 riwayat, yakni bacaan riwayat Warash daripada imam qiraat yang pertama, yakni Imam Nafi'. Sebagai mengingat kembali, eloklah saya perdengarkan semula bacaan riwayat Warash menurut riwayat Warash daripada qiraat Imam Nafi'. Ya, cuba kesan kelainan yang berlaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, begitulah bunyi bacaan riwayat Warash, di mana kelainan berlaku pada ayat yang keempat. Fokus kepada kalimah atau perkataan Maliki Yaumiddin sahaja. Di mana bacaan kita yang biasa hafaz, kita memanjangkan ma dengan dua harakat. Ya. Alhamdulillah. Baik, untuk siri kali ini, sebagaimana biasa, memasuki bacaan yang baru, qiraat yang baru, riwayat yang baru, marilah sama-sama kita mengenali, yakni imam qiraat yang kedua yang akan kita pelajari, dan juga imam riwayat yang pertama pada pagi ini. Baik, imam qiraat yang akan kita pelajari pada kali ini bernama Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, cuba ikut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Jangan kata Ibnu Katsir. Nak sebut bagi betul, ya. Dan Imam Ibnu Katsir ini, sebagai pendahuluannya, ia bukanlah Imam Ibnu Katsir yang terkenal di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Gelarannya sama. Pernah dengar kan tafsir Ibnu Katsir yang masyhur? Itu lain. Itu Asy-Syaikh Ismail bin Katsir dengan nama Imaduddin Abul Fiza. Itu yang tafsir punya. Yang ini lain. Ibnu Katsir ini khas untuk imam dalam bahagian qiraat. Baik. Siapakah dia Ibnu Katsir ini? Ibnu Katsir Al-Makki ini, nama lengkapnya adalah Abu Mu'in
Abu Mu'in Abdullah bin Kathir bin Amru bin Abdullah bin Zazan bin Fairuz bin Hirmuz Ad-Dari. Beliau juga dikenali sebagai Abu Sa'id Abdullah, selain daripada Abu Mu'in Abdullah, ya. Beliau dilahirkan pada tahun 14 Hijriah di Makkah Al-Mukarramah, bersamaan dengan 665 Masehi, dan beliau wafat, meninggal dunia pada tahun 120 Hijriah bersamaan 738 Masehi. Beliau merupakan imam bagi penduduk Makkah, makna di Saudi lah, sebab itu gelarannya Al-Makki. Ibnu Kathir Al-Makki, Al-Makki merujuk kepada Makkah Al-Mukarramah, yakni dari negara Arab Saudi, ya. Beliau merupakan imam bagi penduduk Makkah dalam bidang Al-Quran ini, maknanya pimpinan dalam bidang Al-Quran di Makkah, dan merupakan seorang yang fasih. Apa makna fasih? Seorang yang amat lancar. Dalam Al-Quran dia ada kehakiman bahagian fasahah, makna bahagian kelancaran. Fasih maknanya lancar, ya. Dan luas pengetahuan dalam bahasa Arab. Walaupun beliau orang Arab, tapi ada bermakna ada juga orang Arab yang tidak luas dalam penguasaan bahasa mereka. Macam orang Melayu, Jawa, Banjar jugalah. Kalau kita dengar cakap Melayu tu memang broken ramai. Jadi begitulah, bukan mana orang Melayu ni pandai cakap Melayu. Buktinya bila ambil periksa, markah tak berapa baik. Itu je, ya. Jadi maknanya beliau ni orang yang fasih dan luas pengetahuan, bukan setakat tahu, tapi luas pengetahuan dalam bahasa Arab, lughatul Arabiyah, semasa hayatnya, semasa hidupnya. Dan sewaktu hayatnya beliau pernah bertemu dengan beberapa orang sahabat, ya. Seperti Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Beliau sempat jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud yang dikenali sebagai qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah menangis mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, ataupun dikenali dengan nama Ibnu Mas'ud, ya. Dan juga beliau juga pernah berjumpa dengan sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini memang dikenali dengan kemerduan suara ni, hebat suara ni. Dan beliau juga pernah berjumpa dengan Anas bin Malik, jadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga, Ibnu Kathir ini, pernah menjadi qadhi di Makkah Al-Mukarramah, pernah menjadi maknanya pimpinan rujukan dalam bidang agama ni, qadhi, kita kata kaji, untuk kaji, qadhi sebenarnya. Beliau mengambil bacaan Al-Quran secara ma'aridah, yakni pembentangan daripada Abdullah bin As-Sa'in dan Mujahid Maula Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dan dari segi anak muridnya, beliau mempunyai 2 orang anak murid yang terkanan, yang dikenali, yang masyhur, yakni anak murid yang pertama yang akan kita pelajari bacaan riwayatnya, yakni Al-Bazzi. Cuba sebut Al-Bazzi. Yang kedua Qunbul. Cuba sebut Qunbul. Qunbul. Tengok papan putih sana, ada tulis sana. Ibnu Kathir, anak muridnya yang pertama di kanan Al-Bazzi, dan anak murid yang keduanya yakni Qunbul, ya. Oleh kerana kita akan membaca satu saja riwayat pada pagi ini, yakni bacaan Al-Bazzi, mari kita kenali siapa Al-Bazzi. Kita kena buat begitu nampaknya, supaya orang kita ni lebih kenal, ya, ulama-ulama ni, ya. Tadi yang nak tanyalah di masjid tadi, kuliah subuh, Syekh Azmi kenal almarhum Syekh Ahmad Maksum Furgau? Muka macam Shrek, siku-siku. Furgau sikit lah.
maknanya tak berapa kenal. Ya. Tapi cuba sebut Undertaker kenal. Undertaker kenal walaupun tak jumpa. Shah Jahan tak kenal Undertaker. Tak kenal, bagus. Tak kenal lagi bagus. Ya. Jadi sekarang kita nak kena kenali nama ulama-ulama lah. Sekarang ni kita kena upgrade kena tu. Nama-nama ulama, nama-nama kitab muhtabar kena ingat. Sekarang bercakap antara ilmu tapi nama kitab pun tak berapa kenal. Ini kena upgradekan sikit. Ya. Baik, Al-Bazzi ni nama sebenar dia ialah Abul Hasan Ahmad bin Muhammad. Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah Al-Makki. Maknanya daripada Makkah juga nama dia, ya. Beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 170 Hijriah bersamaan dengan 784 Masehi, dan wafat, yakni meninggal dunia pada tahun 240 ya Hijriah bersamaan dengan 854 Masehi. Dan beliau ni di samping sebagai imam besar dalam Al-Quran, khususnya dalam qiraat imamnya yakni Ibnu Katsir, beliau juga merupakan muazzin. Apa dia muazzin? Mana pula Bilal. Bilal tak ada dah ninya. Muazzin ada sampai bila? Jurubang. Juru apa dia? Juru azan. Tukang seru. Muazzin ni tukang seru. Orang kita kata Tok Bilal. Mana satu tempat itu Shah Jahan? Bukan Shah Jahan kata dok. Oh ya, Shah Jahan. Kita mari masjid awal. Kita tanya dia. Dia tanya kitanya, Tok Bilal tak sampai lagi ke? Bilal anak pun jawab dia dah tak ada. Bilal tak ada lama tu. Tak dengar ketum pun dia kata. Tak punya apa pun kata ada orang mati ke apa. Jawab memang lama wafat dah kata Bilal. Ya ke tak kena cerita dia kata. Amai duduk nak cerita. Mu tanya Bilal. Mu tidak tanya siapa dia tukang band. Cakap dah tukar band, tukar azan. Tukar azan tak sampai lagi. Cakap macam tu. Bila tak ada lama dah. Tapi nak ambil berkatnya, maka disebutlah nama juru azan ni Bilal. Sebab apa? Sebab Bilal ni suaranya sedap dan suaranya tinggi. Dialah juru azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita muazzin ni tadi, ya. Kalau boleh masjid surau dekat jawatan kuasa tu, tak payah tulis Bilal dah, patutnya muazzin. Maka terap ilmu situ. Mim pula. Yalah kalau nak jawinya, mim waw ada hamzah atas tu, zal ada tasydid nun. Kalau ruminya muazzin, lebih kurang lah. Kita bagi ilmu kepada masyarakat. Ya, dan beliau ni merupakan seorang muazzin. Muazzin ni di antara kalau dia berkhidmat lebih kurang 7 tahun dengan ikhlas, Allah jamin di syurga. Allah. Tapi muazzin yang muazzin betul lah. Ya, betul-betul dia jaga jawatan dia dan jaga personality dia, tawaduk dia, warak dia, barulah boleh 7 tahun masuk syurga. Jadi itu azan. Tapi kalau takat bekerja sebagai muazzin aja, laga ayah juga, kok merapu juga, kok candu curut tu tak boleh buat juga, kok harai tu duk teguh juga, berat je. Jadi nak ceritanya, kita kena faham hadis-hadis Nabi ni lebih-lebih yang menerangkan fadilat. Dia bukannya terus dapat begitu, tidak. Dia ada faktor-faktor lain penyokong untuk dia dapat anugerah itu. Nak kena faham tu. Ya. Baik, ini cerita muazzin. Dan dia juga adalah merupakan seorang imam di Masjidil Haram. Masya Allah. Maknanya kalau kita pergi Haramain ke Tanah Suci, sembahyang di Masjidil Haram, rasakan bahawa Imam Al-Bazzi pernah mengimamkan solat di sini. Itu kelebihan dia. Ya, Tanah Suci, 2 Tanah Suci. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa melengahkan masa,
Mari kita tengok bagaimana bacaan riwayat Al-Bazzi daripada qiraat gurunya Ibnu Katsir. Ya. Saya akan membaca dahulu. Yang lain cuma dengar saja, kecuali bila saya minta mengikutnya. Baik. Saya akan baca bacaan sebagai perbandingan bacaan Hafaz dengan Tariq Syatibi dulu setiap kali. Lepas tu baru kita terapkan bacaan yang kita pelajari untuk tiap-tiap siri itu. Baik, sekarang saya akan baca riwayat Hafaz daripada qiraatnya Imam Asim mengikut Tariq Asy-Syatibiyah. Bacaannya begini. Biasa kita dengarlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bacaan kita. Baik. Sekarang saya akan bacakan bacaan riwayat Al-Bazzi. Tolong dengar dan amati ya, di mana kelainan ataupun perbezaan yang berlaku pada riwayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu cara bacaan Al-Bazzi. Saya akan ulangkan dengan cara pembacaan yang berbeza sedikit, tapi menggunakan kaedah yang sama. Dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Begitu dia tuan-tuan. Baik, cuba kita hayati huraian tentang bacaan riwayat Al-Bazzi, di mana pada ayat yang pertama, yakni lafaz basmalah, tidak ada apa-apa perbezaan. Begitu juga dengan ayat yang kedua pun tidak ada apa-apa perbezaan. Maksudnya perbezaan dengan bacaan yang kita amalkan, hafaz. Ayat yang ketiga pun tidak ada apa-apa perbezaan. Bila sampai ayat yang keempat, di sana ada perbezaan yang pertama, yakni huruf mim dengan baris atas dibaca satu harakat. Maliki yaumiddin. Tak boleh baca Maliki yaumiddin. Ayat 5 tidak ada apa-apa perbezaan. Ayat 6 pun tidak ada apa-apa perbezaan, hinggalah kepada ayat 7. Betul, kalau kita mengkaji, mempelajari Al-Fatihah, tumpuan kena lebih diberikan pada ayat ke-7. Sama ada dari segi tajwidnya, sama ada dari segi fasahahnya, sama ada dari segi riwayatnya, ataupun sama ada dari segi qiraatnya. Kena beri tumpuan, ya, supaya kita tak lari daripada landasan kaedah yang sebenarnya. Baik, pada riwayat Al-Bazzi ini, kalau tuan-tuan dengarkan tadi, bacaan satu nafas untuk ayat ke-7, maka pada dua kalimah alaihim, alaihim yang pertama dan alaihim yang kedua, maka Al-Bazzi membaca dengan ada dipanggil silah mim jama'. Silah makna dipanjangkan, makna asal hubung. Hubung ni bila kita hubung satu dengan lain, makna benda tu jadi panjang, makna dipanjangkan. Silah, dipanjangkan mim. Mim yang ujung itu dalam belajar bahasa Arab dipanggil mimul jama'i, mim jama', mim plural, mereka. Maknanya. Jadi bagaimana kita nak panjangkan mim jama' ini? Seolah-olahnya ada waw selepasnya, yang dibaca dua harakat saja. Jangan baca lebih, dan jangan baca satu harakat pula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Salah. Tu baca pendek ataupun baca terlebih pula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Tak boleh juga. Atau baca yang mula-mula panjang, yang mula-mula lepas itu pendek, atau yang mula-mula pendek lepas itu panjang, pun tak boleh juga. Contoh yang salah semua ni, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, pun tak boleh. Atau vice versa, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, pun tak boleh. Maknanya hendaklah ditetapkan kadar dengan kadar dua harakat menyamai satu alif. Ya, itu kalau baca sambung. Takdirnya nafas tak sampai. Bila nafas tak sampai, kena pandai. Kalau kita rujuk dalam kitab yang agak lengkap, yakni Al-Furqanul Mubin, ya, dalam kitab Al-Furqanul Mubin diterangkan dengan begitu jelas. Kitab-kitab lain ada juga. Ini yang pentingnya kitab-kitab rujukan ni. Kitab-kitab lain kadang-kadang disentuh sikit, dia tak perjelaskan. Di situlah pentingnya guru. Guru akan memperjelaskan walaupun tak ada dalam kitab. Sebab itulah guru kena guru yang mutqin, yang betul-betul teguh ilmunya. Kalau ilmu tak teguh, nak hurai macam mana walaupun boleh baca kitab Arab? Sebab itulah talaqi wal musyafahah menjadi syarat wajib kepada
mempelajari tilawah. Ya. Baik. Katakan dia nafas tak sampai. Bila nafas tak sampai, fokus pada kalimah alaihim, dia tidak boleh baca bu. Dia kena iskan, maknanya kita matikan dia. Macam kita punya bacaan juga. Him, macam begitu. Kalau kita berhenti, sama ada berhenti yang pertama, itulah yang sebaiknya, atau berhenti yang kedua, kalau darurah, terpaksa, dia mesti bunyi him. Kalau berhenti, dia tak boleh bunyi himu. Berhenti tak boleh himu. Himu ni untuk wasal saja. Kalau berhenti, dia kena him, matikan mim tu. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan kita terikut-ikut pula nanti. Surah yang pertama alaihim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita pun lupa. Ghairil maghdubi 'alaihim salah. Bazi kalau berhenti saja him, kalau sambung himu. Ataupun terberhenti yang kedua, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti yang kedua tu alaihim. Tapi ingat, kita tak boleh berhenti sini saja-saja. Kitab Madarul Huda Al-Muqtafa katanya waqaf qabih. Maka kalau berhenti alaihim kedua, kerana keputusan nafas, kita mesti murajaah, undur balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walaupun mula-mula tadi alaihim, tapi bila undur balik, dia jadi alaihim. Ataupun kita ambil bentuk ini, jarang orang buat tapi tak salah. Contoh, ni tak buat tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia tak nak ambil ghairil, dia nafas ada panjang sikit, undur balik an'amta. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cara dia. Ini baru Fatihah je. Baru Fatihah. Khilafnya berlaku pada 3 tempat saja. Hakikatnya 2 set, 3 tempat. Surah yang lain, kalau mengantuk-mengantuk memang tak boleh belajar qiraat ni. Atau kaki kencing, kejap-kejap nak keluar, kejap nak keluar. Atau kaki apa ni, nak meludah, kejap nak meludah. Atau nak cek kereta, jenis pelupa banyak, makan banyak kebaikan sangat, kejap keluar. Tak boleh belajar. Dia belajar qiraat ni dengan belajar fiqh mazahib, fiqh 4 mazhab, dia tak boleh keluar. Dia kena kunci pintu. Apa pun biar dia macam ayam sabung dalam ni. Duduk dalam, kau dengar lah macam mana. Kalau yang keluar-keluar tak boleh belajar ni. Sebab dia habis link dia tu habis. Kalau hot link tak apa. Ini masalah. Kita nak link bacaan tu bukannya senang. Sekarang ambil keberkatan, tuan-tuan ikut bacaan saya. Ingat, setiap kali baca Quran, niatkan hadiah ganjaran pahalanya, fadilatnya kepada kedua ibu ayah kita, hidup atau sudah pergi, ulama-ulama Rasulullah, jangan lupa sahabatnya, ahlul baitnya, ya, dan juga jangan lupa kepada diri kita sekeluarga. Kadang-kadang kita lupa untuk menghadiahkan Fatihah atau apa juga Quran sebagai doa buat keluarga. Sebenarnya ada doa untuk keluarga. Jadi kita niatkan begitu, barulah kita buat. Buat 1 dapat 2 insya-Allah. Sekarang ikut bacaan saya. Riwayat Al-Bazzi daripada qiraat Imam Ibnu Katsir. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقولها صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah. Begitulah ya bentuk bacaan riwayat Imam Al-Bazzi, yakni Abdul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah Al-Makki. Ya. Baik. Tidak sempurna majlis kalau kita tidak memberi laluan. Kalau ada apa-apa yang nak ditanya berkaitan dengan bacaan ni, sebab dalam masyarakat kita di sini perkara ilmu qiraat ni masih lagi berada di tahap yang baru. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya sementara kita di bidang ini, silakan kalau ada apa-apa soalan. Ustaz, Ya. bila bacaan berbeza qiraat ini, dari segi resam pula macam Ustaz, dari segi tulisan ada berbeza, ada Quran yang tulisan lain macam. Ya. Terima kasih ya Syekh Azmi. Dari segi resam memang ada mushaf-mushaf ini tulisannya agak berbeza sikit. Ada bagi dua contoh. Ya.
Satu Al-Quran Warash, ada beza. Tulisan dia walaupun Osmani, tapi gaya Warash. Ibaratnya macam kita tengok tulisan Jawi dengan tulisan Rumi. Walaupun bagaimanapun ada satu usaha baru-baru ni daripada ulama di Syria, di Damsyik sana. Mereka menggunakan resam Osmani yang macam kita guna juga, tetapi dia ada petunjuk dia di bawah tu, supaya orang yang tak boleh baca dengan resam Warash punya, tulisan Warash punya, maka dia baca macam tulisan kita juga, tapi kena rujuk bawah tu, ada key dia, ada kunci kat bawah tu. Maka dia lebih kepada Al-Quran tajwid, yakni Quran ada warna tapi dia terangkan di bawah tu. Yang baru anda jumpa Warash. Jadi segi tulisan, kalau betul-betul bacaan riwayat tersebut, ya, walaupun tak banyak, contohnya Warash, tulisannya memang beza. Ibaratnya kalau anda bagilah baca, memang tak boleh baca. Satu lagi bacaan Qalun bagi penduduk di Libya khasnya, tulisannya pun ada beza juga. Mana bacaan tulisan Qalun yang betulnya memang ada beza. Cuma kita orang yang belajar qiraat ini, selalunya kita tak guna yang itu. Kita guna yang itu sebagai rujukan. Rujukan apa? Kadang-kadang walaupun guna resam Osmani kita punya ni, manusia tuan-tuan kadang-kadang terlepas pandang juga. Kalau ada kelainan-kelainan, maka kita perlu ada mushaf asal, Qalun ataupun Warash. Sebab di mana ada kelainan, maka tulisan tu automatik dia berbeza. Jadi kita boleh cek Quran kita cek di mana warnanya tu ada tak pada Quran asal. Kalau ada kelainan, bermakna di situ ada khilaf dalam bacaan, dan kita boleh buat correction pada Quran yang diubah sesuai mengikut riwayat-riwayat itu. Memang betul jawab soalan itu, jawapan dia memang riwayat-riwayat ni dia memang ada tulisan dia yang tersendiri. Kalau kita pergi ada beberapa program ya, dia dalam bidang IT dan sebagainya, memang ada perisian-perisian untuk mushaf 14 riwayat ada. Tapi dia tulisan saja, suara tak adalah. Kita boleh cek 30 juzuk. Kita nak Warash, kita tekan Warash punya, klik, kita tengok Fatihah sampai surah An-Nas, Warash dengan warna, di situ dia diterangkan perbezaan. Kita nak macam hari ni punya Al-Bazi, kita klik Al-Bazi, kita boleh tengok. Tapi itu hanya tulisan saja, resam saja. Kalau tidak, yang qiraat pun ada juga, tapi masih belum meluas lagi. Hanya 4-5 qiraat saja yang baru dirakam. Buat setakat inilah dalam pengetahuan anak. Memang ada. Ada yang dirakam untuk juzuk amma saja, dalam bentuk CD-ROM kan, adalah juzuk amma saja. Dia buat 14 riwayat. Ada juga sampai 30 juzuk, tapi dia ambil 4 riwayat saja. Sebab benda ni benda yang apa kata orang, rumit untuk difahami. Dan kalau nak belajar betul-betul, kita tengok Fatihah ni saja, macam mana kelainan-kelainan yang berlaku. Dan kalau sebaiknya bila kita mengaji macam ni, kita kalau boleh keluarkan khilaf-khilaf tu, perbezaan tu, supaya bila kita dengar orang lain baca, kita tahu dia ambil khilaf yang ini, dia tak ambil khilaf yang ini. Macam kita belajar Qalun dulu kan. Nanti di akhir nanti mungkin kita boleh perdengarkan sebagai contoh-contoh bacaan daripada Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari baca Warash macam mana, dia baca Qalun macam mana, dia baca At-Turi macam mana, dia baca Syatibi macam mana, dia baca Jazari macam mana. Itu memang insyaAllah ada dalam simpanan kita, dan kita boleh perdengarkan di samping qari-qari yang lain. Contohnya Almarhum Syekh Abdul Basit Abdul Samad, dia juga ada baca Warash. Kita boleh dengarkan nanti. Sebab ini qari masyahir, qari yang masyhur, yang diperakui oleh dunia Islam, bukan setakat Mesir saja. Itu kita boleh dengarkan. Jadi untuk menjawab soalan itu tadi, memang ada mushaf yang khas, sebab dia nak mengekalkan ketulinannya tu ya. Mengekalkan tu satu hal. Dari segi fakta ilmu pun memang betul ada, cuma orang kita jarang jumpa. Yang selalu jumpa adalah mushaf Warash. Ada waktu dakwah di Singapura, di Masjid Ba'alawi Bukit Timah ya. Masjid tu unik ya.
Dia dekat tiang dia tu, dia usahakan macam mana dia buat, dia tebuk situ. Dia buat macam kita masuk masjid tu, macam kita masuk satu bilik pameran. Pada satu tiang tu, dia bubur cermin, tebuk apa, dia bubur Quran Warash di situ. Jadi orang datang situ dapat tahulah, oh ini rupanya Quran Warash. Maka masjid menjadi sumber ilmu. Macam surau kita jugalah. Ada papan-papan tanda tu yang dah kuning tu buanglah. Kecuali memang colour dia kuning. Tapi kalau tahun 2004 tu ada lagi, bolehlah kalau artikel tu sayang nak buang, tapi renew lah. Lesen pun renew je lah. Dia nak ceritanya, biar orang datang surau kita, info saja. Dia begitu. Ya. Ada orang tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan punya surau ni banyak menyumbang juga tau. Adalah satu hamba Allah tu, dia dapat nombor telefon saya di surau tuan-tuan. Bagus tu. Tapi dia punya tajuk tak berapa sedap lah, nak pinjam duit. Dan lagi tak sedap pula tu, kerana dia kejar dia alung. Nak kata datang nak surau, kata datang nak punya kuliah dulu, kita kira lain. Tak datang, forget about it. Kita suruh mengaji pun tak nak. Bukannya kita apa, tu kita bagi prasyarat. Kita pun bukan banyak duit dengan tu, tapi nak tengok dia tu ndak beragama tak. Tapi surau tuan-tuan menyumbang. Nak cerita masjid surau biar jadi tempat sumber maklumat. Dia begitu insya-Allah ya. Jadi balik itu cerita itu bukanlah luar, tapi dia ada kaitan juga. Nak ceritakan bahawa memang ada mushaf yang khas. Brunei ada mushaf dia, tapi Osmani lah. Indonesia ada, Pakistan ada, India ada. India punya mushaf lagi hebat. Ini cerita mushaf resam ni tadi. Dia boleh karang lebih kurang usaha ulama dia 7 tahun. Dia buat macam mana? Dia susun Quran tu, bagi tiap-tiap muka surat tu bermula dengan huruf alif. Jadi tiap-tiap muka surat tu alif, mula dengan alif. Jadi Quran itu dipanggil Quran Alifi. Ulama India. Allah, anda tengok tu sebab anda tengok Quran tu. Sampai macam itu ulama menghayati Quran. Dan Quran dia anda rasa di antara yang agak unik dalam dunia. Nak tengok nanti anda boleh bawa, tapi bagi habis khatam datang ni. Kalau datang nak tengok aja tu, kita tak tunjuk. Sampai khatam kita punya VCD ni, baru anda tunjuk. Macam-macam ada. Nak ceritakan bahawa Al-Quran ni banyak cerita yang ada dalam. Tulisan tangan Rasulullah ada dalam. Pernah tengok tulisan tangan Rasulullah? Cuba kalau kita buat macam Maulid Rasul ke apa kan, ambil khazanah Rasulullah walaupun dalam bentuk gambar. Ini tulisan tangan Rasulullah menulis basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan soal cantik seninya, tetapi nilai tulisan tu daripada seorang hamba Allah yang dikurniakan mukjizat Al-Quran. Ada dalam Quran alif. Mana dia usahakan, dia print benda tu masuk situ. Filem tu dimasukkan ke situ. Allah. Itu hebat. Ini cerita pasal tulisan tadi soalan tu. Jadi bukan keluar tajuk, tak ada. Tapi cerita itulah benda yang kita nak berkongsi maklumat insya-Allah dari semasa ke semasa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Dari segi maksud ni macam mana, ada perubahan ke tidak? Apa tu? Jadi kita baca tu kan, dari segi maksud kita tambah macam menyibuk ke, perubahan makna ke? Baik, terima kasih soalan tu Cik Yusri. Dari satu segi tidak ada perubahan apa-apa. Dari satu segi bukan makna perubahan, dia ada kupasan apabila kita baca ayat ni, dia baca lain. Nak bagi contoh, memang panjanglah cerita ni, tapi nak jawab soalan tu. Ada perubahan berlaku tak bila kita baca wajahnya lain? Pada umumnya tidak ada perubahan berlaku. Cuma qiraat ni kepada seni sebutan. Sebab asal usulnya dulu ada di antara kumpulan-kumpulan di kalangan sahabat, ada yang tak boleh baca kalimah-kalimah tertentu. Sebab itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan izin Allah melalui Jibril AS, so minta kepada Allah Al-Quran ini boleh baca berbagai bentuk, untuk memberi rukhsah, satu kelonggaran, satu keringanan kepada ada sahabat yang tak boleh sebut. Macam kita, bukan semua orang boleh kecek Kelantan dah. Mau kecek Kelantan pun mau kenal bukan Kelantan. Mau Selangor. Tak apa, gopuk tetap harga RM4.5.
Pasal mu tak bunyi Kelantan, mu bunyi Kelantan sesak. Dia begitu juga. Bukan semua orang boleh kacak Kelantan, bukan semua orang boleh cakap Negeri Sembilan. Jadi di kalangan sahabat pun ada kalimah-kalimah Al-Quran yang dia orang tak boleh sebut. Sampai sekarang ada orang Mesir tak boleh sebut jim. Ini cerita makna. Orang baca wadduha wal-laili idza saja. Masih ramai wadduha wal-laili idza saja. Saja. Dia jim jadi ga. Walau ga tak ada dalam tulisan, sebab sebutan dia. Sebab itulah kita masih dengar ramai lagi orang Arab dia tak kata jamal, dia kata gamal, unta. Bila gamal, orang putih curi jadi camel. Itulah asal camel. Asalnya pada orang Arab yang tak boleh sebut jamal. Jamal tu unta. Jadi jangan panggil orang jamal. Jamal, macam tu. Panggil Jamaluddin, bukan Jamaluddin. Jamaluddin, agama yang cantik. Kalau Jamaluddin, unta yang beragama. Jamaluddin. Nak juga Jamal. Jadi kena panggil panjang. Nak cerita begitu juga dalam masalah kiraan ini, dia seni sebutan. Maksud tidak berubah. Contohnya Fatihah, As-Sirat, As-Sirat, dua-dua makna jalan. Cuma ada ulama membincangkan kalau sebut sad jadi sin, kalaulah disebut tu kerana tak tahu tapi tak mau belajar apa semua, dia boleh jadi makna lain. Dia boleh jadi makna lain. Tapi kalau atas dasar qiraat, dia tidak berbeza. Kalaupun berbeza pun mungkin dari segi struktur kata sahaja, tapi kata asalnya tidak berbeza. Ya, mana boleh berbeza ilmu qiraat? Itu hanya seni sebutan. Wallahu a'lam. Boleh ya? Lebih kurang begitu. Ada lagi soal? Muslimah ada apa nak tanya? Sebab ada yang lanjutan, ada yang kalau kita tukar huruf memang berubah makna. Memang berubah makna. Alhamdu, ha, kita baca alhamdu, memang berubah makna. Wal'iyazubillah, kita kata padamlah kamu ya Allah. Alhamdu, alhamdu segala puji. Tapi dalam masalah qiraat ada juga tempat-tempat yang berubah huruf tapi tidak berubah makna. Situlah bezanya kita membaca, adanya kelainan khilafiyah berlaku tapi makna tak berubah. Berbanding dengan orang yang baca dengan kejahilan, dia sendiri ubah huruf tu, memanglah dia akan jadi dua kemungkinan. Satu berubah makna, satu kepada tidak bermakna. Mana boleh Quran tidak bermakna? Quran penuh bermakna. Inilah benda-benda yang kita jelaskan dalam siri keilmuan ni, insya-Allah. Ada lagi soal? Buat. Ya. Macam dengan makhraj. Ya. Makhraj. Macam dal, dal, dal. Ada saya dengar dal. Sama ni. Okey, ini soalan tajwid lah ni. Kita tahu rukun tajwid ada 4. Rukun tajwid ada 4. Pertama, mengenal makhraj huruf, tempat keluar. Kedua, mengenal sifat huruf. Ketiga, menguasai isti'mal huruf. Keempat, maknanya melatih lidah dari guru-guru yang berkemahiran. Bila sebut makhraj, maknanya kita sebut huruf tu biar tempat keluarnya betul. Kemudian bila tempat keluarnya betul, yang keluar tu mesti ada rupa bentuknya, sifatnya tepat. Kalau sekadar makhraj dan sifat betul, Melayu tetap bunyi Melayu, baca Quran bunyi lahjah Melayu, slang, dialek Melayu. Maka ditopap di situ masalah lahjah pula. Lahjah ni pelat. Kalau baca Quran biar bunyi Arab, kalau cakap Jawa biar bunyi Jawa, kalau cakap Kelantan biar bunyi Kelantan doh. Begitu gini. Kalau kacak Terengganu kita, biar bunyi Terengganu kita. Dah, kalau Johor Riau bunyi Johor Riau betul. Kalau bunyi cakap Pulau Pinang biar bunyi anak mami betul. Dengan lenggak-lenggok dia tu, dengan gitu-gitu ya. Bukan kerana dia mak lembut, memang cara orang Penang anak mami macam tu. Kalau cakap Kedah dia kasar sikit. Dia begitu. Cakap Perak, macam-macam lah. Jadi
Bila kita nak kata makhraj dia tak boleh berubah. Kalau berubah makhraj, huruf tu dia keluar tempat lain, tentulah jadi lain. Dan untuk dalam hubungan ilmu qiraat, rukun tajwid tak boleh buat. Apa qiraat, apa riwayat kita baca, memang kawalan dia pada tajwid. Kalau sebut dal, sebut dal. Cuma masalahnya ada orang Melayu kata dal, ada orang kata dal, ada orang over saya dal. Terlebih sangat over. Sebab itu dia kena ambil dari mulut guru, talaqqi musyafah. Ya. Jadi kalau setakat makhraj salah, memang salah sebutan tu. Sebab keluarnya tempat tak betul. Orang keluar ke pintu, dia keluar ke tingkap. Boleh. Tak betul lah. Yang keluar ke tingkap ni maling. Orang sekarang banyak filem Indonesia kan, sampai alim orang Malaysia ni cakap Indon, maling, pencuri. Jadi kalau keluar tingkap namanya pencuri. Kalau keluar ke pintu baru betul. Jadi kalau huruf keluar tak betul, maknanya sebutan huruf tu memang tak betul. Bila keluarnya tak betul, sifatnya pun akan diheret tak betul juga. Bila sifatnya tak betul, lahjahnya memang takkan betul. Bila tak betul itu maknanya Al-Quran itu tidak dibaca mengikut dia diturunkan. Dan bila dah berlaku salah, tempat keluar tak betul, huruf akan bertukar. Ha jadi ha, bertukar. Bila bertukar dia jadi lahan, yang sedang kita buat rakaman tu. Bila lahan, tengok lahan jali. Bila lahan jali, ulama ittifaq kata haram. Bila haram, masuklah orang yang baca Quran, ya, athimun, dapat dosa. Jangan ingat baca Quran dapat pahala. Kalau cakap kat pucuk mula jadi. Baca Quran dapat dosa, baca Quran dapat pahala, ma'jurun. Ada dapat pahala. Ada orang baca Quran ma'zurun, dimaafkan pula kalau salah. Syaratnya belajar. Jadi bila kita baca Quran salah, tentulah hukumnya berdosa kalau kita tak belajar. Apa buktinya berdosa? Apa hujahnya? Nabi dah sebut. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuhu. Berapa ramai orang baca Quran tapi Al-Quran laknat akan pembaca dia. Laknat ni maknanya kutuk. Pasal apa? Ulama kata dua. Satu, sebab Quran cakap kanan, dia cakap kiri. Quran kata hijau, dia kata merah. Quran kata putih, dia kata hitam. Quran kata barat, dia kata timur. Quran kata utara, dia kata selatan. Itu sebab nombor satu. Atau cakap tak serupa bikin, nombor dua. Yang ketiga, kerana kaedah cara membaca tu tak betul, menyebabkan berubah makna atau menjadi tidak bermakna. Kerana kesilapan-kesilapan ini, maka Rasulullah SAW menyatakan berapa ramai orang baca Quran tapi mendapat laknat. Tapi jangan lupa, kerja belajar dan mengajar Quran ini kerja yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Tapi mestilah ta'allama al-Quran, belajar Al-Quran, bukan setakat baca Quran. Orang kalau belajar Quran, insya-Allah dia boleh baca Quran. Tapi kalau orang tidak belajar Quran, memang dia akan membaca Quran dengan keadaan banyak berlaku kesalahan. Sebab itu dalam belajar Quran dia ada bab lahan yang sekarang kita syarahkan. Lahan tu penting, walaupun tak ramai orang cerita, tapi kita akan berkongsi maklumat. Jadi makhraj penting. Cuma macam mana nak dapat sebutan yang betul, macam soalan tadi tu, dia kena talaqqi. Nak bagi iyyaka na'budu, budu, bukan budu cari budu Kelantan. Syajahan dah kena budu tadi. Dah pandai pakai budu dah. Itu budu Kelantan. Ni budu, bukan berudu. Waktu lain budu. Anak dulu jumpa di pusat Islam masa tu, depan Masjid Negara, pusat Islam naik tangga. Ada orang Arab buat pameran. Anak nak ajar dia, biar dia cakap Melayu. Tak mau cakap Arab dengan dia, biar dia cakap Melayu. Itu bila bunyi Melayu, Arab bunyi Melayu, mana itu budak-budak. Itu dal, budak-budak. Itu dal. Iyyaka na'budu, budak-budak. Dari mana dia datang? Tapi yang ambil Piramli punya bahasa Arab lah. Itu fil mana? Fil Fanadol. Itu
Itu tak boleh lah. Itu Arab tak boleh pakai dia. Kita nak cerita dal tu macam mana. Kalau kita tak dapat lahjah, walaupun makhraj tempat keluarnya betul, sifatnya betul, kalau tak ada ilmu lahjah, dia jadi tak manis. Macam orang bancuh budu, orang yang pandai bancuh baru sedap makan, walaupun budu yang sama. Kalau bancuhnya tak betul, budu tak sedap. Begitu juga kalau kita cakap Arab, makhrajnya betul, sifatnya betul, tapi lahjahnya tak ada, maka orang tahu bahawa kita kurang fasih dalam sebutan. Mungkin kita boleh cakap Arab, tapi Arab kita tak bunyi Arab. Ada juga orang bunyi Arab tapi cakap pula tak betul. Jadi macam-macam status. Jadi penguasaan. Jadi dalam masalah soalan itu yang tu ada minta maaf uraiannya agak panjang tentang makhraj, itu satu tuntutan yang wajib dibetulkan. Untuk buku kita kata siapa yang boleh baca Quran dengan menguasai makhraj dan sifat huruf, maka 60 ataupun 70% bacaannya boleh diiktiraf betul. 60 tu dah lebih tu. Atau 70% bacaannya dikatakan betul. Maknanya itu penentu kepada tilawah yang betul. Dia begitu. Dan bila lahjah Arab ni pun bukan semua lahjah Arab kita boleh pakai. Ada slang Arab yang kita tak boleh pakai. Jangan asal kau orang Arab je kita kata semua betul. Ada Arab dekat Iskandariah, Mesir sana. Jadi imam juga tu. Anda kata apa beza imam dekat Iskandariah dengan imam kat Shah Alam? Serupa je. Kalau tak fasih, maka tak fasih juga. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi tal. Menurut tal urut ta. Tapi Iskandariah punya bunyi. Dan bukan semua, yang berkenaan sajalah. Mana tak fasih juga. Kita nak ambil apa ni sebutan yang fasih betul-betul. Bukan kita tengok Arab mana dia tahu semua. Dan dia tengok kita pun macam tu juga. Bukan dia ingat kita tahu semua. Itulah begitu cerita dia. Boleh jawapan tu? Bolehlah ya. Sebagai soalan pertama ya, soalan sulung. Guru saya Jawa lain sikit. Guru saya Jawa lain sikit macam dia. Sekarang tidak Jawa lagi ya? Ada sikit. Bagus. Datanglah selalu. Itu Jawa kasih buang. Kasih jadi Arab macam Shah Jahan ni. Dia sekarang mau jadi Arab sekarang ni, Masya Allah. Tapi bagus. Jangan kita datang sekali je, datang lagi. Kita ada tiap minggu sini, Insya Allah. Ada lagi soalan akhir kalau ada. Dia tajuk ni kena ada soal jawab sikit. Sebab tajuk-tajuk yang lepas tak ada soal jawab, jadi kita bagi hidup sikit. Ya. Ada lagi nak tanya? Sebelah sini senyap je ni apa hal? Kuat sikit. Dalam cerita kita buat bacaan Al-Bani. Ya. Kan? Dan dalam ayat ke-7 itu kita berubah. Kita macam Al-Ayyim tu kan. Lepas tu Al-Ayyim punya kedua tu kita baca ayat Al-Ayyim. Jadi soalan tu sedar tak yang ayat ke-7 tu datang lupanya? Tak sedar. Tak sedar ni dimaafkan tu ya. Benda tak sedar ni namanya tak sengaja. Kan? Tapi sebelum kita nak bawa dalam semayang, kalaulah kita jadi mak imam, buat soalan ni perempuan mak imam lah. Kita kena bagi tahu dulu. Kita nak bawa bacaan ni, kita tak boleh main redah macam tu je. Nak buat qunut nazilah pun kena bagi tahu. Dan kita gini. Nak buat semayang hajat lepas semayang syak pun kena bagi tahu. Tidak orang balik. Tapi kalaulah masa kita nak sampai ayat ke-7 tu datang lupanya, lebih baik tukar balik, bawa bacaan biasa. Daripada kita sedar tu makna dah tak sengaja dah tu. Dia punya status dah lain bila sedar. Bila sedar, tak ingat. Macam juga surah, tiba-tiba jam. Tukar surah lain. Kalau Fatihah takkan nak tukar surah pula. Ambil balik pada basmalah, hafaz punya bacaan. Biarlah orang belakang nak kata apa pun. Tapi makna kita tak boleh nak pergi menunjukkan ini ilmu yang tinggi. Memang ilmu tu tinggi, tapi ilmu ni ilmu yang
yang kita kena kuasai betul-betul baru boleh. Sebab satu, kita nak mengingat. Ingat, jadi mak imam atau jadi pak imam ni hafid. Kadang-kadang dah ingat dah, tapi bila sampai situ dia hilang. Tidak mustahil. Jadi untuk mengatasi itu, lebih baik kita murajaah, mundur balik daripada awal, tukar balik bacaan riwayat kita. Itu cara dia. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa untuk kali ini cukuplah dulu ya. Alhamdulillah. Pada seri akan datang kita akan tengok saudara seperguruannya pula, macam mana bacaan kumpul pula. Kumpul ni banyak sikit. Dia kalau datang ramai-ramai, kita akan belajar sama-sama dan untuk ambil ijazah bacaan. Mari sekali lagi, apa ni sebelum kita tutup ya? Janganlah tutup lagi. Tak habis lagi. Sikit lagi. Ikut ya sebagai penutup bacaan Al-Bazzi. Sama-sama ya, ikut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. Sekian yang baik daripada Allah, silakan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.